Ya, Baiklah, dah teruskan bersama kami dalam Rampai Pagi hari ini. Kita mendekati pukul 8.45 pagi. Dan sebelum kita membawakan siaran berita semua pagi, kita akan terusnya beralih untuk bersama mendapatkan penjelasan dan penerangan mengenai dengan Majlis Khatam Al-Quran 74 kali khatam, ya, bagi kumpulan warga emas seluruh negara sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun. Ya. Dan bersama kita Fakrul pada pagi ini ialah Yang Mulia Cikgu Haji Abdul Hakim bin Haji Muhammad Yassin. Beliau merupakan timbalan Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas selaku pengerusi 74 kali khatam Al-Quran bagi warga emas, dan juga Yang Mulia Ustazah Hajah Sinega binti Haji Swadi, setiausaha bersama bagi acara yang akan disambut ini. Alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum dan selamat datang. Waalaikumsalam. Rasanya ini julung kali diadakan di negara kita ni. Barangkali dapat diterangkan dulu tujuan dan juga objektif Majlis Khatam Al-Quran 74 kali dan mengapa 74 kali itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mula-mula kepada Jabatan Radio Televisyen Brunei kerana bersedia untuk memberikan kemudahan kepada Pertubuhan Warga Emas menyediakan wawancara pada pagi ini. Jadi 74 kali khatam sebenarnya adalah kesinambungan daripada 73 kali khatam pada tahun lepas. Jadi 73 tahun ini 74 ditambah sekali tujuh barat tua sebenarnya. Jadi tujuan utamanya ialah sebagai pesambah istimewa daripada warga emas dan bukan warga emas ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena sambutan ulang tahun baginda ke-74 tahun pada tahun ini. Jadi itu yang utama sekali. Yang kedua adalah untuk menjunjung titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga agar rakyat baginda cintakan Al-Quran. Dan yang ketiga, Pertubuhan Warga Emas mengumpulkan seramai yang terdaya pembaca-pembaca Al-Quran di dalam kalangan warga emas dan juga bukan warga emas. Dan untuk makluman para hadirin, walaupun Persatuan Warga Emas, tetapi kenapa ada yang keterlibatan itu bukan warga emas juga? Betul. Jadi warga emas pada masa ini ahlinya 700 lebih orang. Tetapi dalam kalangan 700 lebih itu bukan semua yang ikut, belum lagi semua yang ikut. Yang ikut kebanyakannya adalah daripada orang-orang kata di luar, daripada empat buah daerah. Tapi yang banyak daripada daerah Brunei Muara lah dan Belait. Yang dari Tutong sama Temburong belum ramai lagi pada tahun ini. Jadi itulah tujuan utama. Tapi yang pentingnya kan Cikgu, yang mengadakan acara ini, yang mengendalikan acara ini ialah Persatuan Warga Emas. Pertubuhan Warga Emas kita difahamkan baru saja diwujudkan pada tahun lepas. Sedikit sebanyak latar belakang boleh dikongsikan Tuan Jadi baru umurnya setahun jagongnya katanya. Tapi ahli-ahlinya, tapi warga emas umur setahun jagong. Tapi ahli-ahlinya di kalangan pemimpin tu. Betul. Jadi pada masa ini kalau Pertubuhan Warga Emas itu ada 3 jenisannya keahliannya. Satu, warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Dan yang kedua, yang belum 60 tahun, yang antara 40 ke 60 tahun sebagai pelapis. Dan yang ketiga daripada dalam kalangan persatuan ataupun kumpulan warga emas di luar, umpamanya Pusat Kegiatan Warga Emas, Persatuan Warga Emas di Belait, jadi dijemput untuk menjadi macam itu. Jadi kalau mendengar tadi ada 3 kategori keahlian, Tania ini boleh diperingkat tunasnya lah. Boleh. Tunas Pertubuhan Warga Emas. Betul. Tapi lain lagi punya anunya tu, persatuannya lagi tu. Dah sama juga. Sama juga betul. Untuk mendengar tinggi ya Cikgu Haji ya. Betul. Jadi dengan adanya variasi-variasi daripada 3 jenis sektor, 3 jenis generasi ini, maka
ni tahulah tu peserta-pesertanya di kalangan warga apa, maksudnya di kalangan usia apa dan sebagainya. Jadi mungkin dapat dialihkan kepada soalan ini kepada Ustazah sendiri. Bila agaknya acara seperti ini diadakan dan juga siapa antara pesertanya? Alhamdulillah, terima kasih Fakrul. Alhamdulillah, majlis ini insya-Allah sebenarnya dilangsungkan pada bulan Ogos, tetapi dengan mengambil kira SOP Kementerian Kesihatan mengenai dengan COVID-19 ini, maka ianya ditunda ke tarikh pada bulan Disember ni. Insya-Allah pada 20 hari bulan Disember nanti pada hari Ahad, insya-Allah akan dilangsungkanlah majlisnya, majlis khatam 74 kali khatam di Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mantiri, insya-Allah. Dan pada 26 hari bulan nanti insya-Allah Disember juga, iaitu akan dilangsungkan majlisnya di Masjid RPN Kampung Pandan, Kuala Belait. Dan yang ketiga ialah pada 26 hari bulan, tarikh yang hampir dekat masanya, 26 dan 27, iaitu pada hari Ahad di 27 Disember yang akan diadakan di Masjid Sultan Syarif Ali Kampung Sengkurung. Sebenarnya alhamdulillah sambutan daripada peserta-peserta khatam ini amat menggalakkan. Jadi iaitu seramai lebih kurang 1043 orang peserta. Banyak. Alhamdulillah. 1043 orang. Kalau saya cuba memikirkan tentang logistiknya, pengendaliannya, memang memeningkan. Tapi macam mana bus kita, Cikgu, dapat mengendalikan ini? Alhamdulillah, saat itulah pecahan daripada 1000 lebih itu dipecahkan kepada SOP 350. Saat itulah bahagian pengelola mengambil inisiatif untuk membagikan kepada 3 majlis ini. Tiga kali diadakan, majlis dan sebenarnya bagi bacaan Al-Quran ini bermula pada bulan berapa sudah? Macam mana pihak kita memantau ataupun mentasmik bacaan-bacaan daripada para peserta? Alhamdulillah, sejak pada bulan Mac yang lalu, iaitu sebelum COVID, alhamdulillah diadakan satu majlis pelancarannya untuk bacaan Al-Quran 74 kali khatam yang diadakan di Masjid Madang yang diadakan pada bulan Mac yang lalu. Jadi setelah COVID, kita ni mengambil perhatian mengenai dengan SOP-nya, maka pengelola mengambil inisiatif untuk membagikan kepada 3 acara majlis. Jadi iaitu dalam 350 dengan had yang dikira peserta-peserta itu akan dipecahkan kepada mengikut tadahan masing-masing. Jadi itulah mengenai dengan persiapan-persiapan yang sudah dibuat juga, dibagi dengan halakah-halakahnya, mengikut halakah-halakah kumpulan masing-masing, itu sebanyak 58 halakah. Alhamdulillah. Yang 1443 itu dipecahkan kepada kumpulan halakah. Jadi sebanyak satu kumpulan ini mesti mengkhatamkan dalam beberapa kali. Satu kumpulan mengkhatamkan beberapa kali. Bayangkan 58 halakah. Jadi kesemuanya akan dicampur semua 74 kali khatam. Ada yang sudah daripada selepas pelancaran tersebut mengadakan bacaan mereka masing-masing, dan ada yang sudah 3 kali khatam sudah. Sebelum majlis ini diadakan. Sebenarnya walaupun 74 kali itu menjadikan sebagai satu syarat saja. Tetapi kalau lebih berkat. Jadi pesanan agaknya daripada Cikgu Haji sendiri kepada peserta-peserta ini dan juga kepada tunas tunas pertumbuhan warga emas. Terima kasih Abang Fakhrul. Jadi pesanan sebelum majlis ketanian ini dilangsungkan kepada para peserta, seperti yang dikatakan oleh Ustazah tadi, ketani dibagi kepada 3 buah masjid, jadi mengikut tadahan masing-masing. Jadi diharap semua peserta akan hadir lebih awal supaya mudah didaftarkan apabila mereka sampai nanti. 3 buah masjid dan 3 orang tetamu kehormat akan disampaikan oleh Ustazah nanti. Jadi apabila sampai nanti duduk mengikut halakah masing-masing dan mengikut ikutlah atau patuhilah peraturan SOP, iaitu untuk menggunakan sungkup muka,
pakai hand sanitizer atau mencuci tangan dengan bersabun dan mengambil jarak sosial. Jadi itulah yang diharapkan kepada para peserta kata ini. Yang penting ialah untuk menyelesaikan bacaan mereka 30 juzuk setiap peserta dan mereka sudah memaklumkan kepada ketua halakah dan pentasbik masing-masing bahawa mereka sudah membaca. Ada yang sekali hatam, ada yang lebih daripada sekali hatam. Jadi kalau 1040 lebih itu maknanya kalau kali 2 2000 lebih kali hatam. 2000 lebih kali hatam tu. Alhamdulillah, dalam masa berapa bulan? Daripada bulan Mac pelancaran sehingga pada Disember ini. Alhamdulillah. Baik, kita sudah berada di penghujung masa sebenarnya ni. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada tamu-tamu kita. InsyaAllah akan ada susulan, saya percaya, daripada program yang diadakan ini oleh Pertubuhan Warga Emas, dan pasti kami di Rampai Pagi akan turut membawakan kesempatan meninjau acara-acara bis kita. Terima kasih sekali kepada Cikgu Haji Abdul Hakim dan juga Ustazah Hajah Senega, kesempatan dan ruang di sekitar meluangkan masa untuk memberikan penerangan berkenaan dengan Majlis Khatam Al-Quran 74 kali khatam bagi kumpulan warga emas seluruh negara sempena sambutan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-74 tahun ya, dan akan diadakan pada hari Ahad ini 20 hari bulan bertempat di Masjid Hasan Al-Bolkiah Kampung Mentiri, seterusnya pada 26 hari bulan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, dan 27 hari bulan bertempat di Masjid Syarif Ali Kampung Sungkurung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. InsyaAllah kita ada berjumpa lagi ya. InsyaAllah tadi bersama dengan narasumber kita ni bagi acara Majlis Khatam Al-Quran 74 kali. Dan Auda, kita ada pelbagai lagi informasi yang akan kita bawakan dan kita akan berehat seketika sebentar lagi untuk mengikuti siaran berita. Tetapi ada juga bahan yang kita bawakan nanti. Di penghujung Rampai Pagi, insyaAllah kita akan memperkatakan dan memberikan perkongsian maklumat berkenaan dengan Hari Terbuka Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Dua orang narasumber akan kita bawakan nanti, Pesuruhjaya Perhubungan Awam dan juga Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengakap bersama di studio Rampai Pagi hari ini. Jangan lupa hari ini merupakan pertemuan kita hari Jumaat 18 hari bulan Disember 3 Jamadil Awal 1442 Hijrah, dan baru-baru ini saja kita telah pun mendengarkan saranan daripada Majlis Ilmu mengenai rumusan, iaitu mensyukuri nikmat kesihatan dan keafiatan adalah nikmat yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita mengambil iktibar dan contoh daripada ahli-ahli pertubuhan warga emas itu sendiri dalam masa ataupun dalam peringkat umur masa ini pun mereka masih lagi mampu nyorang. Ini kerana juga diberikan kesihatan dan juga keafiatan. Alhamdulillah ya. Jadi inilah dia, ilmu tidak akan pernah malap. Jadi pembelajaran kita itu sepanjang hayat, dari buayan ataupun indangan sehingga bumi membungkus badan, namun cahaya ilmu itu akan tetap bergemerlapan, insya-Allah, malah akan menjadi amal jariah. Amat cantik sekali pepatah berkenaan. Jadi Auda, kita akan berehat seketika dan akan kita dengarkan berita. Kita akan kembali setelah ini.